Kita intro dulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehlah kalau kita nak umpamakan sebagai kuman dekat seberang laut, dia boleh nampak gila-gila. Tetapi gajah punya besar depan mata dia boleh buat tak reti je masalahnya. Ini sudah boya. Assalamualaikum warahmatullahi. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau dia tak sebut dua perkataan ini setiap kali beliau berucap, confirm beliau seolah-olahnya akan demam menggigil-gigil sebab tak sebut perkataan-perkataan tersebut, iaitulah rasuah dan juga sakau. Dalam mana-mana ucapan beliau sejak daripada awal beliau menjadi Perdana Menteri sampailah ke hari ini, dua perkataan itu memang menjadi mantra beliau. Bahkan sampai satu tahap, bila orang tanya pasal dasar ekonomi beliau jawab hendak membasmi perasuah dan juga penyakau. Lain macam betul, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ucapan beliau yang terkini juga tidak terkecuali. Cuma kali ini nadanya agak berbeza sedikit. Iaitu Perdana Menteri telah melahirkan perasaan hairan kerana masih lagi ada pihak yang hendak mempertahankan perasuah yang sedang disiasat dan juga diambil tindakan undang-undang. Konon-kononnya telah mengumpulkan kekayaan berjumlah bilion-bilion ringgit. Di mana beliau telah melahirkan rasa pelik. Sebab apa orang duk kata tak payahlah kacau dia dah tua dan sebagainya. Tapi dia tetap perasuah, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata. Jadi walaupun dah tua, memandangkan dia perasuah, dah kolek kekayaan bilion-bilion ringgit, dia wajib disiasat. Dan beliau memberikan satu contoh. Orang yang mencuri contohnya 200-300 dan sebagainya, kita suruh ambil tindakan kau-kau. Tetapi orang yang maha kaya seperti ini, yang ada kekayaan bilion-bilion ini, tak nak diusik pula. Itu tidak adil, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan secara asasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya meneka. Beliau memaksudkan Tun Daim Zainuddin. Yalah, sekarang ini kan tengah kecoh. Tindakan undang-undang tengah diambil ke atas Tun Daim Zainuddin. Konon-kononnya telah mengumpulkan kekayaan yang begitu luar biasa sehingga ada yang menyangka bahawa beliau telah menyakau kekayaan negara kita ini, menyakau duit rakyat selama mana beliau berada dalam kabinet negara kita ini. Dari zaman Tun Dr. Mahathir lah secara asasnya. Saya tak nak ulas dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan kekayaan luar biasa Tun Daim Zainuddin. Walaupun saya tahu for a fact beliau ini memang dah jutawan sebelum jadi menteri pun, sebab beliau ni ada bank masalahnya. Ada bank bang, bukannya kecil-kecil anak tau. Dia ada bank. Dia memang jutawan, memang hartawan gila-gila sebelum menjadi menteri pun. Bahkan masa dia jadi menteri, dia dapat gaji lebih kurang berbanding dengan apa yang dia dapat sebagai ahli perniagaan. Tetapi tak apalah, itu belakang cerita. Saya tak nak disclose benda itu dekat sini sebenarnya sebab tak nak nanti dikatakan mengganggu siasatan. Tetapi sebenarnya apa yang saya nak sebutkan di sini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, macam mana perumpamaan yang telah saya berikan pada awal video tadi, seolah-olah macam dia nampak kuman dekat seberang laut. Tetapi gajah punya besar, punya bagak depan mata dia boleh buat-buat tak nampak pula masalahnya. Sekarang ini macam ni tau tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya memang sangat-sangat bersetuju mana-mana perasuah, mana-mana penyakau duit rakyat, mana-mana yang telah menyeleweng, menyalahgunakan kuasa, mereka ini patut disiasat dan diambil tindakan undang-undang. Siapa pun, tak kiralah orang itu dari parti PAS ataupun Bersatu atau UMNO atau PKR atau DAP, Parti Amanah, kalau orang itu bukan orang parti, sesiapa sahaja, kalau dia buat perangai yang ngarut macam tu, dia wajib diambil tindakan dan wajib dikenakan hukuman sekiranya kalau bersalah. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut orang itu perasuah, orang ini penyakau, orang ini memang berasuah gila-gila lah. Itu yang dia selalu sebut. Soalannya, contoh, kalau dimaksudkan Tun Daim Zainuddin lah katakan, Tun Daim ini sudah didapati bersalah ke atas pertuduhan rasuah. Adakah beliau ini telah dibicarakan dekat mahkamah pun? Masalahnya belum lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih lagi tengah disiasat. Bila disiasat, tak sabit apa-apa pun lagi, boleh ke Datuk Seri Anwar Ibrahim sengaja-sengaja nak gelarkan orang itu sebagai perasuah dan sebagainya? Mana pergi etika beliau selaku seorang Perdana Menteri yang memang sepatutnya tidak boleh mencampuri apa-apa urusan penyiasatan oleh jabatan-jabatan kerajaan? Sebab kalau Perdana Menteri asyik mengatakan, okey, orang ini perasuah dan sebagainya, tidakkah itu boleh mempengaruhi siasatan? Itu yang pertama. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini berbicara tentang nak membantras rasuah dan juga sakau. Seolah-olahnya macam beliau ini memang dah clean sangat-sangat dah. Tetapi kita semua tahu for a fact, hakikatnya tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di saat Perdana Menteri mengatakan yang beliau ingin membantras perasuah, membantras penyakau dan macam-macam lagi, rakyat tidak lupa dan tidak akan lupa betapa timbalan Perdana Menteri beliau yang sedang menjalani perbicaraan melepasi fasa prima facie 47 kes rasuah dan juga penyelewengan
tengok-tengok diberikan DNAA, dibebas tanpa dilepaskan atas alasan yang sangat-sangat vague daripada pejabat peguam negara. Benda itu pun sebenarnya dah cukup besar dah implikasinya kepada negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kalau dia nak siasat orang lama-lama, nak siasat Tun Daim contohnya, atau nak siasat sesiapa sahajalah pimpinan-pimpinan yang bukan lagi kerajaan, benda itu fine, benda itu biasa. Tetapi apabila dia melantik Zahid Hamidi yang sedang dalam pembicaraan melepasi fasa prima facie sebagai timbalan Perdana Menteri, benda itulah yang sebenarnya menjadi bahan bual seluruh masyarakat antarabangsa, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kelihatannya seolah-olah lari daripada iltizam beliau sendiri untuk tidak mengangkat perasuah dalam kerajaan beliau. Dalam erti kata lain, cakap tak serupa bikin. Dan apabila Zahid Hamidi ini sudah menjadi timbalan Perdana Menteri, seluruh manusia, tak payah cerita seluruh rakyat Malaysia, seluruh manusia yang mengikuti perkara ini cuma tunggu hari saja untuk melihat Zahid dibebaskan, tak kiralah DAA ataupun DNAA. Dan ternyata pada 2 September 2023, telahan kita semua betul belaka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan impak benda ini jauh lebih besar berbanding dengan iltizam Datuk Seri Anwar Ibrahim konon-kononnya untuk membantas penyakau dan juga perasuah yang konon-kononnya telah menjarah kekayaan rakyat Malaysia ini sejak dahulu. Dan satu lagi perkara yang betul-betul berlaku di depan mata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi beliau buat-buat tak nampak ataupun beliau memilih untuk tak nak nampak benda ini, iaitulah pengurangan hukuman sebanyak 50% ke atas Datuk Seri Najib Razak. Tidak kiralah benda itu justified atau tak justified, orang nampak perkara ini sangat-sangat tidak patut sebenarnya. Sebab Najib punya kes ini sangat-sangat besar sampai ke peringkat antarabangsa, sampai melibatkan FBI lah, sampai melibatkan Mahkamah Amerika lah, macam-macam lagi. Kes Najib Razak ini bukan kes kecil anak sebenarnya. Dan ketika Najib Razak didapati bersalah hasil daripada sabitan yang telah dimulakan ketika era Pakatan Harapan 22 bulan, ramai menyangkakan bahawa okay fine, kita punya sistem keadilan dan juga tidak membatas rasuah memang nampak sangat-sangat bagus. Tengok-tengok Najib boleh dapat pula pengurangan hukuman sampai 50%. Di sini kita boleh pulang paku buah keras kepada Perdana Menteri. Kalaulah orang biasa-biasa yang mencuri RM200, RM300, jangan harap pihak pendakwaan akan menarik kembali kes tersebut tanpa sebarang alasan yang munasabah. Dan sekiranya kalau seseorang itu telah didapati bersalah dan dipenjarakan atas hukuman mencuri RM100-200 dan terpaksa menjadi hukuman penjara katakan 3 atau 4 tahun, belum tentu lagi beliau akan dapat pengampunan atau dikurangkan hukuman dan sebagainya. Dan sekarang persepsi rakyat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu tegar memerangi rasuah, tetapi persepsi rakyat ialah kerajaan Perdana Menteri ini pada ketika ini duk sibuk melepaskan kawan-kawan, duk sibuk hendak memastikan orang-orang yang rapat dengan mereka atau yang mempunyai kepentingan kepada mereka, mereka ini dilepaskan satu persatu. Ini bukan satu fitnah ya tuan-tuan sekalian, dan ini juga bukan satu pernyataan. Ini adalah persepsi rakyat terbanyak. Dan kalau anda tak percaya, anda buat poll lah. Buat poll terbuka, jangan pilih-pilih orang, buat poll secara open dekat mana-mana social media. Anda tengok apakah jawapan rakyat dan apakah persepsi rakyat terhadap kerajaan perpaduan madani pada ketika ini. Dan masa itu, bukan salah Muhyiddin, bukan salah Daim, bukan salah Mahathir, tetapi salah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang memperlihatkan diri mereka macam itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi, seolah-olahnya macam cakap tak serupa bikin. Tetapi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja mereka suka. Dan kita dekat bawah ini ibarat mentimun. Sebab kalau kita berkata, kita yang luka. Kalau kita dikata, kita juga yang luka. Masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab awal-awal lagi, Sani Hamzan dah kata macam ini. Dan tolonglah anak-anak papa, sekali-sekala terimalah hakikat betapa inilah keburukan kerajaan yang rakyat nampak pada ketika ini. Tolong terima. Tidak ada salahnya dan tak perlu bayar pun sebenarnya. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.